Assalamualaikum, saya Noazlina binti Ismail, nombor metrik 276128 dari grup Q Kuantan, akan membentangkan tajuk assignment Australia versus Malaysia. Pengenalan bagi tajuk ini ialah mengenai sains sosial. Sains sosial juga dikenali sebagai pentadbiran awam. Selain itu, ia juga dikenali sebagai pentadbiran negara. Ianya memberi tumpuan kepada kajian, badan perundangan, badan kehakiman dan eksekutif yang berkaitan dengan masyarakat umum seperti dasar awam, pengurusan awam, pentadbiran pembangunan negara, matlamat dan etika yang membimbing pentadbir negara. Sains am juga boleh menyatukan pendekatan dan elemen harmoni yang berkaitan dengan pentadbir awam, idea pentadbiran awam serta kepada pendekatan penyelidikan utama politik, teknikal atau undang-undang serta disiplin. Penulis dan pemikir politik progresif kelahiran Perancis, Charles Jean-Baptiste mendefinisikan komprehensif tentang topik ini pada abad ke-19. Ianya sebab menjadi panduan untuk mengkaji badan pengetahuan ataupun iaitu pentadbiran awam, mengendalikan isu-isu yang berkaitan dengan warga negara, tindakan mereka dan aset sebagai peserta dalam negara serta rakyat mereka sendiri, aktiviti dan aset mereka dari sudut ketenteraman awam. Tujuan tugasan ini adalah untuk membincangkan sistem pentadbir awam di antara negara Malaysia dan Australia bagi mengkaji sosioekonomi, penglibatan dan persatuan antarabangsa dan juga sistem pentadbiran atau dasar sektor yang dijalankan oleh kedua negara, di mana kedua-dua negara ini menguruskan dan menjalankan pentadbir awam mereka dalam usaha meningkatkan progresif dalam semua bidang aktiviti ekonomi negara. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Kamariah binti Abdul Karim, metrik nombor 274779. Saya akan menerangkan poin yang kedua kita, iaitu latar belakang umum antara Malaysia dan juga Australia lah. Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada kepelbagaian etnik, kebudayaan, bangsa, agama dan juga adat. Malaysia juga berjaya mengekalkan keamanan dan kemakmuran dalam perpaduan masyarakat majmuk. Pada tahun 1957, Malaysia memperoleh kemerdekaan daripada British sebagai Persekutuan Tanah Melayu lah. Malaysia juga antara negara yang menyertai persatuan antarabangsa yang banyak memberikan kebaikan daripada aspek ekonomi, sosial dan juga budaya di Malaysia itu sendiri. Australia pula adalah negara ataupun negara Commonwealth Asia, ialah sebuah negara di hemisfera selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nursyada binti Wan Ibrahim, nombor metrik 268694. Seterusnya saya akan membentangkan tentang sistem pentadbiran atau sektor dasar khusus di Malaysia dan Australia. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem politik demokrasi berparlimen. Negara ini diklasifikasikan sebagai demokrasi perwakilan dan mempunyai sistem parlimen Westminster. 19 November 2022, Pilihan Raya Umum Malaysia 2022 dijalankan untuk memilih wakil-wakil untuk Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia ke-15. Akan ada pilihan raya untuk semua 222 kerusi pada 19 November. Sistem pentadbiran negara Australia terbentuk dari Raja, Dewan Negara iaitu Dewan Pertuanan yang terdiri daripada 76 senator dan Dewan Rakyat membentuk Parlimen Commonwealth, Dewan terdiri daripada 150 wakil. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Negara, dua dewan parlimen yang terletak di Australia, dipilih oleh rakyat. Mesyuarat Kabinet adalah tempat pilihan dasar dibuat dan menteri yang dicalonkan daripada dua dewan ini melaksanakan kuasa eksekutif. Hubungan Australia dan Malaysia. Yang pertama, hubungan diplomatik. Negara Australia dan Malaysia baru-baru menyatakan hasrat mengukuhkan komitmen masing-masing untuk mengeratkan hubungan dua hala di bawah Kerjasama Strategik Komprehensif CSP dengan melihat kedua-dua negara mempunyai kepimpinan baharu pada tahun 2022. Seterusnya, kerjasama ekonomi. Negara Australia ternyata mempunyai kepadatan penduduk yang rendah dalam sekitar 2.5 juta
jumlah penduduk warga negara Australia seramai 20.6 juta pada tahun 2022, manakala negara Malaysia mempunyai kepadatan penduduk 92 penduduk kilometer. Jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2022 meningkat dalam 32.7 juta. Dari segi pilihan raya, Malaysia, pada pengiraan undi 19 November dan 20 November pagi, Parlimen tergantung pertama dalam sejarah Malaysia, Anwar Ibrahim akhirnya dipilih dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 negara pada 24 November lalu. Australia, pada Mei 2022, pilihan raya Australia telah diadakan. Pilihan raya tersebut menyaksikan bahawa Albanese dari Parti Buruh menang dalam pilihan raya Persekutuan Australia 2022. Perkembangan politik Malaysia. Setelah Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri, terdapat beberapa isu-isu yang dipetik oleh beliau, antaranya ketirisan pentadbiran yang boleh menjejaskan negara yang harus dibendung dan dihentikan. Beliau menjalankan tata kelola keberkesanan kerajaan bagi memacu negara Malaysia yang lebih baik. Australia, isu politik yang dihadapi antaranya kebakaran hutan yang besar pada tahun 2019 dan 2020 mengakibatkan krisis ekonomi kepada negara Australia. Pertumbuhan ekonomi Australia perlahan pada skor ketiga 2022. Tekanan untuk ekonomi datang dari harga yang tinggi dan kenaikan kadar faedah yang menjejaskan kuasa beli pengguna. Kebebasan ekonomi Malaysia. Penyertaan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan di negara Malaysia tumbuh dan berkembang dengan cepat melalui Stock Fund. Australia di tempat ketiga dalam Indeks Kebebasan Ekonomi 2010 adalah lebih tinggi. Australia terdiri dalam kategori ekonomi ke-13 terbesar di dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Samsul Hairi bin Muhammad Nasir daripada Grup Kuantan nombor matrik 276-325. Saya akan menerangkan perbandingan di antara Malaysia dan Australia. Malaysia dan Australia baru-baru ini menyatakan hasrat pengukuhan komited masing-masing untuk mengeratkan hubungan dua hala di bawah kerjasama strategi komprehensif iaitu CSP. Kedua-dua negara ini menjalinkan hubungan yang baik dalam pelbagai sektor iaitu ekonomi, pertanian dan bantuan. Jika kita melihat kepadatan penduduk kedua-dua negara Australia ternyata mempunyai kepadatan penduduk yang rendah dalam sekitar 2/5 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk negara Australia mencapai 25% daripada 0.33%. Australia mempunyai rupa bumi yang kurang subur. Pelbagai spesies malar hijau mendominasi hutan. Malaysia mempunyai kepadatan penduduk iaitu 92 penduduk per kilometer persegi. Berdedikasi untuk mencipta budaya inovasi yang akan memanfaatkan sepenuhnya rangkaian maklumat nasional dan antarabangsa. Ciptaan Australia yang diiktiraf di peringkat antarabangsa termasuk kad pintar tanpa sentuhan pertama, enjin orbit dan telinga bionik. Industri teknologi maklumat dan komunikasi ICT di Australia sangatlah maju. Kira-kira 4.6% daripada keseluruhan KDNK Australia terdiri daripada sektor ICT. Malaysia boleh mengeluarkan kereta yang setanding dengan yang dibuat di luar negara. Syarikat holding berhad iaitu Proton dan syarikat perusahaan automobil kedua sedia berhad. Industri automobil di negara ini telah muncul sebagai simbol kejayaannya. Malaysia turut mara ke era teknologi angkasa lepas. Sistem pendidikan di Australia adalah berkaliber terbaik dan terkenal di seluruh dunia. Graduan Universiti Australia juga berkembang maju dalam penyelidikan dan inovasi yang canggih. Malaysia masih menjadi pilihan untuk pelajar luar negara menyambung pelajaran di Malaysia.
Pelajar antarabangsa boleh menyesuaikan diri dengan mudah kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk berbilang etnik, budaya dan bangsa. Perdagangan dua hala Australia dan dalam penduduk dan perkhidmatan bernilai 443.6 bilion atau sekitar 1% daripada perdagangan global. Ekspor barangan dan perkhidmatan Australia meningkat sebanyak 16% kepada rekod tertinggi 215.8 bilion. Perdagangan Malaysia meningkat 29.9% kepada RM2.613 trilion dari Januari hingga November tahun 2022. Kesimpulannya ialah sebuah negara mesti menetapkan matlamat jika ia ingin mempunyai pentadbiran awam yang berkesan, cekap dan bertanggungjawab. Matlamat utama pentadbiran awam adalah untuk menumpukan kepada sosial ekonomi, mencapai kemakmuran ekonomi, mewujudkan dan mengekalkan sistem hubungan ekonomi yang khusus dan memuaskan kepentingan awam. Politik pembangunan cadangan dan proses positif dalam masyarakat dan negara, melibatkan semua kuasa politik dalam pengurusan negara, menambahkan baik struktur dan sosial negara terutamanya pembangunan manusia dan keamanan. Kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan awam banyak dipertingkatkan oleh pakar yang berpengalaman dan berpengetahuan yang mendalam. Selain itu, kita juga perlu mengambil kebaikan dalam urus tadbir negara seperti Australia. Prinsip demokrasi yang dilihat oleh orang ramai sebagai sumber kuasa pengurus harus dilakukan dengan pemikiran pembangunan saintifik menjadi ketara, iaitu tindakan harus mengambil kira situasi kehidupan tertentu dan cekap dalam matlamat yang ingin dicapai dengan jumlah kerja, wang dan masa yang paling sedikit. Sekian, terima kasih.